Tips mendaki Jabal Sur, tempat Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu menyuruh. Siapa tak ada angkat tangan? Okey, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, abang kereta mayat diizinkan sampai ke Gua Sur. Mendaki selepas Isyak ketika malam penuh dengan bintang. Okey, stop dulu, stop. Stop kejap. Lantas teringat kisah Nabi lepak bersama Aisyah radhiyallahu anha. Okey, cikgu. Okey. Sewaktu melihat bintang di langit. Lalu Aisyah bertanya. Satu persendirian. Oh, hak tanah ni. Tanah eh? Aisyah bertanya, pahala siapakah sebanyak bintang di langit? Jawab Rasulullah SAW, pahala sebanyak bintang di langit adalah pahala sahabatku Umar. Aisyah tanya, bagaimana pula dengan pahala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayah dia lah, ayah Aisyah. Rasulullah SAW tersenyum kepada isterinya sambil berkata, ketahuilah isteriku, satu malam okey, ada kedai yang atas ni jual macam-macam, walaupun tinggi, tengah malam ada orang niaga. Okey, sama kisah tadi. Kata Rasulullah kepada Aisyah, ketahuilah isteriku, satu malam Abu Bakar di Gua Sur bersamaku lebih banyak dari seluruh pahala Umar dan keluarganya sampai hari kiamat. Subhanallah. Okey, apa ada pada Gua Sur? Bagi orang mendaki, penat dapat, lapar dapat, dahaga dapat, sakit pun dapat. Namun demi menjaga agama, maka lokasi paling susah dipilih oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu orang Mekah dah nekat nak bunuh Nabi. Maka Abu Bakar bawa Nabi bersembunyi di Gua Sur. Sampai ke pintu gua, Abu Bakar masuk ke dalam gua dan tutup lubang-lubang kecil dari makhluk berbisa. Lepas tu ajak Nabi masuk dan suruh Nabi tidur di atas pehanya. Penat mendaki, Nabi pun tertidurlah di atas peha Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi terjaga sebab air mata Abu Bakar menitis atas wajah baginda. Okey, kita dah sampai Inilah lubang yang orang tunduk nampak Nabi tu. Okey, tadi Nabi menangis tadi, kisah dia. Ni batu ni panjang. Tiba-tiba Nabi terjaga sebab air mata Abu Bakar menitis atas wajah baginda. Nabi tanya, kenapa menangis? Abu Bakar jawab, ada ular. Ada ular gigit saya ya Rasulullah. Tapi saya tak nak bangunkan tuan. Boleh salat boleh. Jom, nak salat. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah Abu Bakar sedarjat denganku pada hari kiamat nanti. Saya yang mendengar kisah ini pula berdoa, ya Allah, jika saya dapat masuk ke dalam Gua Sur, janganlah ada ular gigit saya. Sebab Abu Bakar lepas kena gigit, Nabi sapu air liur terus baik. Tapi saya kat sini nanti dah tak ada Nabi. Tolong jaga keselamatan saya ya Allah. Alhamdulillah, saya dapat masuk gua tu dan tak ada gigitan haiwan berbisa. Syukur Alhamdulillah. Dekat gua ni ramai orang Turki lah datang. Orang tua-tua pun datang. Masya Allah. Kagum jugalah tengok semangat orang perempuan dari pelbagai negara datang mendaki. Dan grup kami ada juga seorang dari Malaysia, wakil kaum ibu. Tahniah sanggup mendaki bukit ini untuk menyelami penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujuk sejarah zaman Nabi dulu, Asma radhiyallahu anha, anak perempuan Abu Bakar, telah naik ke bukit ini 2 kali sehari untuk hantar makanan.
Zaman ni saya waktu naik, saya rasa ini kali pertama dan tak akhir lah. Tinggi dan berbatu tajam. Ada riwayat cerita waktu Asma menyiapkan bekal perjalanan ke Gua Sur, tapi dia tidak ada tali untuk ikat karung makanan dan minuman untuk Nabi. Yang ada hanya tali pinggangnya. Lalu dia sanggup potong tali pinggangnya untuk ikat bekal Nabi. Sampai di pintu gua, Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata kepadanya, sesungguhnya Allah telah memberimu sebagai ganti ikat pinggang ini 2 ikat pinggang di syurga. Subhanallah. Tak cukup bawa makanan, Asma juga bawa Amir bin Furaihah, pembantu Abu Bakar yang akan bawa sekumpulan kambing untuk padamkan jejak kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Hingga orang kafir bengang, tak jumpa cari Nabi. Lantas Abu Jahal pernah datang rumah Abu Bakar, tanya Asma, mana ayah kau? Jawabnya tak tahu. Terus Asma kena lempang hingga telinga berdarah. Datuk Asma yang buta pula datang, tanya Asma, ayah kau tinggal duit tak? Sebab tersebar kisah Abu Bakar bawa semua duit hijrah ke Madinah. Asma dia letak batu dalam karung duit, dalam uncang, dan suruh atuk dia raba dan cakap, ni ada je duit. Atuk dia pun lega. Allahu Akbar. Tak cukup lagi pengorbanan Asma. Waktu daki bukit itu, Asma sedang mengandung, tapi telah naik ke bukit 3 hari untuk hantar makanan. Dalam zaman tu perempuan Islam ramai keguguran kerana kononnya sihir dari Arab Jahiliyah yang kuat membunuh semua anak-anak orang Islam. Maka sedihlah kaum ibu orang Islam sebab mereka seolah-olah mandul. Tapi Asma tetap gigih pergi naik Gua Sur untuk hantar makanan walau kemungkinan gugur itu tinggi. Dan dikatakan sewaktu hijrah, Asma lah wanita pertama yang telah berjaya melahirkan anak dalam peristiwa hijrah, seterusnya membatalkan semua sihir orang kafir. Power betul dengan izin Allah akan amal-amal yang berkaitan dengan Gua Sur ini. Pergi melontar beramai-ramai. Macam nak pergi umrah, mana pergi melontar. Diorang nak pergi dekat Gua Sur. Ni sekarang dah dekat pukul 3 pagi Dah dekat pukul 3 pagi Betul, 3 pagi. Dekat 3 pagi. Tapi diorang macam ramai. Satu bas dua belah. Perempuan pun tadi yang bawa anak pun ada. Masya Allah. Maka jika mampu, dakilah Jabal Sur ini untuk selami ibrah kesusahan Nabi dan sahabat. Semoga kita terkenal di langit melalui jalan kesusahan Nabi Muhammad SAW. Kisahnya zaman Nabi ada seorang wali Allah bernama Qais Qarni, yang mana setelah menerima khabar tentang Rasulullah SAW kehilangan gigi dalam perang Uhud, terus Uwais Qarni mencabut salah satu gigi kerana cintanya terhadap Rasulullah SAW dan ingin menderita seperti Nabi. Tapi lepas dicabut, dia tak tahu gigi yang mana. Maka dia telah mencabut semua giginya untuk memastikan bahawa ia telah kehilangan gigi sama seperti Nabi Muhammad SAW. Dan perbuatan ini membuatkan beliau terkenal di kalangan penduduk langit. Hingga ada sebuah hadis Nabi berpesan pada Umar dan Ali, mintalah daripada Uwais Qarni supaya dia beristighfar untuk kamu. Tinggi darjat beliau di sisi Nabi. Tapi sayang, beliau tak dapat jumpa Nabi kerana menjaga ibunya yang sakit. Namun peristiwa cabut gigi itu sampai kepada Nabi, yang mana malaikat telah datang bercerita. Wallahualam. Uwais Qarni ni hidup zaman Nabi tapi tak jumpa Nabi, maka jadilah dia ketua tabi'in. Satu hari di Madinah, Uwais Qarni telah masuk ke Masjid Nabawi. Lalu seorang lelaki telah menunjukkan kepadanya bahawa inilah makam Nabi, kubur Nabi. Maka Uwais Qarni telah pensak, menangis dan pensak. Apabila sedar, sambil bercucuran air mata, beliau berkata, bawalah aku pergi dari sini. Aku tidak dapat tinggal di tempat baginda Nabi dikebumikan. Begitulah kisah cinta wali Allah kepada Nabi. Namun kita tak perlulah ikut sunnah Uwais Qarni Sayyid Al-Tabi'in ini
Nabi tak suruh cabut gigi atau daki Gua Sur. Namun jika ada peluang, kita nak ambil peluang untuk lalu jalan yang Nabi lalu. Nak lepaskan rindu pada sejarah Nabi. Nak rasai kesusahan Nabi. Maklumlah, nak cium Hajar Aswad orang bersesak. Nak tengok rumah Nabi dah kena roboh. Nak tengok balik Khandak, kerajaan dah timbus. Nak pergi dekat dengan kubur Nabi, askar suruh tarik. Yang masih ada orang tak kacau, Gua Sur. Jadi kita pergilah mendaki Gua Sur. Tak ada askar kacau. Mungkin sebab tinggi dan panas, serta sukar, askar Arab pun tak sanggup hari-hari nak duduk depan pintu gua dan jerit haji. Okey, sampai sini saja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woha.